Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Mursi Masjid Al-Hikmah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, juga tak lupa yang dimuliakan ketua kampung kita, para asatizah, Tuan-Tuan Haji, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam tinggi kesyukuran dan pujian kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan limpah kurnia taufik hidayah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga pada kita, ya maka pada hari ini sekali lagi dengan rahmat kasih sayang Allah itu, ya Allah pilih kita, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, hari ini Allah beri kita lagi ruang dan peluang, masa, kesempatan, sihat dan kekuatan
untuk kita dipilih oleh Allah Ta'ala, diberi kita lagi kesempatan untuk kita duduk seketika dalam majlis sementara menunggu isyak. Dia kata inilah majlis maghfirah, majlis rahmah, majlis kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan para malaikat untuk mendoakan kita. Dia kata apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allah turunkan para malaikat hari ini berkumpul dalam majlis kita, mohon pada Allah Ta'ala, wahai Allah, Kau ampunkan mereka ni ya Allah, Kau sayangi mereka. Dan kemudian tuan-tuan yang hari ini kita duduk menunggu waktu yang kedua. Siapa yang duduk waktu pertama, untuk kemudian selepas waktu pertama dia menunggu waktu kedua, duduknya itu sebagai kafarah kepada dosa-dosa kita yang lalu. Yang duduk itu sebagai kafarah. Kemudian itu Allah Ta'ala kurniakan apa lagi? Buddilat sayyiatikumul hasanat. Dan Allah Ta'ala dengan asbab kita duduk dalam majlis ilmu seketika menunggu waktu kedua, Allah Ta'ala tukarkan keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, Allah pilih kita, diberi kita kekuatan hari ini untuk kita datang ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Apa disebut oleh Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan dan saya ada, tuan-tuan ada perempuan ya, tuan-tuan saya perempuan juga, kalau nak dapat kehidupan selamat selepas kematian, yang di saat itu tiada lagi kematian, kerana makhluk yang bernama kematian telah dimatikan. Kalau kita nak selamatlah, Imam Syafi'i nasihatkan kepada kita, kalau kita nak selamat, tuan-tuan, perempuan dan saya nak selamat di kehidupan selepas kematian, yang tiada lagi kematian selepas itu kerana kematian telah dimatikan. Kalau nak selamat, itu hidup selama-lama itu. Nak selamat, dia selamat selama-lama. Kalau di saat itu susah, ya susah selama-lama, dah tak ada mati lagi. Kalau ada kematian, kita masih lagi boleh beristighfar, mohon ampun, bertaubat, ada lagi. Kerana kematian dah tak ada, yang tinggal kehidupan dah tak ada lagi dah, nak mohon apa dah. Jadi saat itu, kata Imam Syafi'i, kamu tunaikanlah hak sirata. Mungkin kita pernah sebut ni hak sirat, apa dia? Secara tak langsung hari ini tuan-tuan, dengan sayangnya Allah pada kita, rupanya kita dipilih oleh Allah Ta'ala tunaikan hak sirat. Kalau yang pertama mungkin kita kata apa hak sirat yang pertama, iaitu jangan sekali-sekali kita mengumpat. Yang pertama lah, mungkin kita boleh hindarkan mengumpat. Yang kedua, cakap tu, buat keputusan tu berhati-hati. Jangan menyesal kemudian atas perkara yang patutnya tak salah, kita kata salah rupanya perkara itu betul, tak tahulah sebaliknya lah, maka berkata-kata lah, berhati-hati. Tuan-tuan, hari ini kalau orang yang mengumpat ni tuan-tuan memang tergelincir, kerana lidah dia telah tergelincir, kaki dia nanti tergelincir tan sirat. Sebab itu Imam Syafi'i sebut jaga hak sirat, jangan mengumpat ya tak. Kalau kita menceritakan diri seseorang itu betul, itu mengumpat. Dia tak suka kan, betul, dia tak suka, itu mengumpat. Kalau kita ceritakan diri seseorang itu tak betul, perkaranya tak betul, itu fitnah, sama aja jalan dia. Jadi ini berhati-hati dalam berkata-kata, dalam membuat keputusan, berhati-hati. Takut tergelincirnya lidah di dunia, nanti di akhirat tergelincirnya kaki di sirat. Itu naikkan hak ini. Kalau kita nak selamat di selepas kematian, kerana selepas itu dah tak ada lagi kematian, kerana kematian telah dimatikan oleh Allah. Apa dia yang ketiga, iaitu bantu kawan-kawan kita yang susah. Bantulah. Kita Allah Ta'ala beri kita kelebihan, beri kita banyak nikmat, keperluan kita cukup hari ni. Kita tahu ada kawan kita yang tak cukup keperluan, bantulah. Kerana tuan-tuan pun disebut dalam hadis, siapa yang memudahkan urusan makhluk, Allah akan mudahkan urusannya. Siapa yang mudahkan urusan makhluk, Khaliq akan mudahkan urusannya. InsyaAllah mudah nanti urusan apa? Mudah urusan di dunia, lagi mudah di sirat nanti insyaAllah mudah. Lalu titian sirat pantas macam kilat, macam minggu yang lalu kan, yang jaga sembahyang 5 waktu, awal waktu berjamaah di mana tempat azan diazankan, lalu titian sirat pantas macam kilat. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi hak kita, jadi milik kita. Tentang yang ini disebutkan Imam Syafi'i kata apa dalam hak sirat yang keempat, tidak tinggalkan solat berjamaah. Hak sirat yang keempat,
tidak tinggalkan solat berjamaah. Jadi hari ini tuan-tuan, Allah pilih kita, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang taat kepadanya. Takut kita nak tinggalkan solat berjamaah, kerana kita tahu, kita faham Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita keimanan kepada Allah. Dan kita faham sangat bila lafaz azan tu Allah panggil aku lah tu, bukan siapa yang panggil tu, Allah panggil itu. Allah beri kita keimanan dalam hati, keyakinan akan Allah lah yang berkuasa, yang layak disembah ketika Dia panggil kita. Jadi bersyukur, tinggi-tinggi syukur, dan dalam puji syukur kita kepada Allah. Hai tuan-tuan, insan terpilih, Allah sayang kita, Dia pilih kita. Yang di saat manusia hari ini sibuk dengan dunia, Allah Ta'ala pilih kita sibuk dengan akhirat. Di saat manusia ini sibuk jauhkan diri daripada masjid, Allah sibukkan kita dekat dengan masjid. Di saat manusia sibuk tinggalkan sunnah, Allah pilih kita, didorong kita hari ini amalkan sunnah. Khususnya hari ini apa kita buat? Salat fardu secara berjamaah. Ini tanda sayangnya Allah pada kita. Ini tuan-tuan yang kasih di Allah Ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita doa pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus kekalkan kita istiqamah tunaikan salat berjamaah, duduk majlis ilmu sampai kita tak ada lagi dan lagi duduk, lagi dan lagi duduk, lagi dan lagi salat berjamaah sampai kita tak ada lagi. Itu kehendaknya. Mudah-mudahan tuan jadi terus insan yang bertuah, yang terpilih, disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, hari ini masih lagi kita dalam perkara apa? Dalam berjamaahnya itu, dalam masalah doa qunut. Kita tengok persoalan-persoalan yang masih belum selesai lagi. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah solawat ke atas Nabi di penghujung bacaan qunut, doa qunut itu dikira termasuk dalam kumpulan doa yang perlu diaminkan, ataupun dalam kumpulan thana? Apa thana? Dalam kumpulan puji. Adakah salawat atas Nabi yang akhir, di akhir doa qunut itu dikira sebagai puji, sebagai apa, doa ataupun thana? Doa ke puji itu. Sekarang kita nak aminkan ke kita nak ikut? Kalau imam sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, adakah kita ikut ke kita amin? Kita lihat pendapat-pendapat dalam kitab Hukum Hakam Salat Berjamaah, muka surat 138. Kita lihat. Penyusun kitab berkata, disebutkan dalam kitab ini, iaitu salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira termasuk dalam kumpulan doa yang dalam doa qunut itu. Salawat yang akhir tu, selepas rangkap yang keberapa tu? Selepas yang ke-11, rangkap yang ke-11 tu. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kan imam jamak kat situ. Imam tak kata wa astaghfiruka wa atubu ilaik, tak. Imam akan kata wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami semua mohon ampun kepadamu dan kami semua bertaubat kepadamu. Kami semua. Bukan wa astaghfiruka. Kalau wa astaghfiruka mana? Imam seorang. Saya mohon, saya beristighfar, mohon ampun kepadamu dan saya bertaubat kepadamu. Itu kalau wa astaghfiruka. Sebab itu kat situ imam akan jamak semula. Akan guna perkataan jam'i. Dia tak guna tak guna yang mufrad ataupun infradi, tak guna. Dia akan guna jam'i, jamak. Kerana permintaan tu untuk ramai. Ya. Kalau dia baca wa astaghfiruka, maka kita tak amin lah, kita membaca wa astaghfiruka. Kalau iman membaca wa nastaghfiruka, kita amin. Kalau kita nak terus semua doa qunut tu imam baca jamak kata jamak, contoh Allahumma hdini fi man hadait, contohlah, itu kan untuk seorang-seorang, maka kita baca sama, imam baca pun kita baca. Kalau imam baca Allahumma hdina, dah jamak tu, boleh tak kita baca? Pun boleh juga kita baca, tetapi di situ afdal diaminkan.
Kerana imam dah jamakkan dah. Kata Allahumma hdini itu untuk seorang, kita dah faham lah, dah maklum semua. Dan kalau imam baca Allahumma hdina, wahai Allah tunjukkanlah kami bersama orang yang telah engkau beri pertunjuk. Allahumma hdina, maknanya hari ini kalau nak amin pun boleh, nak ikut pun boleh. Tapi Allah di ketika itu kita amin je. Nanti kita lihat punya berapa kekuatan amin yang kita nak sebut tu. Aminnya macam mana aminnya itu. Jadi di sini pendapat ini mengatakan salawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam doa qunut itu dikira doa. Maka bolehlah kalau imam sebut apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh kita kata amin. Itu dikira sebagai doa. Boleh juga itu dikira sebagai thana lah, nanti kita lihat. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita boleh sebut amin. Kalau tidak, yang biasa kita melazimi atas perkara ini, kita akan selawat sendiri kan, pun dibolehkan, tak mengapa. Tapi di sini sebut amin pun boleh. Nanti ada pendapat-pendapat di sini. Maka dengan itu ia perlu diaminkan ya, disebut dah. Maka dengan itu kalau imam sebut solawat itu yang akhir tu, lepas 11 rangkap tu, tu, maka imam bersolawat, maka kita aminkan. Itu kalau imam tertinggal tu sampai apa? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, kita pun amin. Kemudian imam tertinggal, imam terus sujud. Dalam sujud dia teringat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dia belum baca lagi, dia teringat tadi. Maka kalau dia ingat ketika itu, dia dituntut buat sujud sahwi, kerana itu adalah sunat yang abad. Sebab itu tuan-tuan, berjaga-jaga ni, kalau kita tertinggal doa qunut, maka 4 terus tertinggal. Satu apa? Tertinggal diri baca doa qunut. 2, tertinggal baca doa qunut itu. Yang ketiga, tertinggal solawat atas Nabi itu. Dan yang keempat, tertinggal salawat atas keluarga Nabi. Itu semuanya sunat abad. Jadi kalau tertinggal tu 4 terus tertinggal dalam doa qunut lah. Kalau tahiyat awal tertinggal, maka satunya tertinggal duduk tahiyatul awal, itu sunat abad. Lepas tu tertinggal tahiyat awal itu 2. Yang ketiganya tertinggal salawat atas Nabi, 4. 1 tertinggal duduknya, 2 tertinggal tahiyatul awalnya, yang ketiga tertinggal salawat atas nabinya itu dalam tahiyat awal. Salawat atas Nabi dalam tahiyat awal itu sunat yang abad. Tapi dalam tahiyat akhir tak. Dalam tahiyat akhir dia rukun baca. Begitu. Jadi ini kita dah pakarlah dalam bab apa, dalam bab rukun sembahyang. Jangan sampai kita lupa ya tuan-tuan, jangan sampai lalai dalam sembahyang kita. Kita dah tahu sembahyang hari ni, semua dah tahu. Cuma ketika bila kita nak tahsinkan sembahyang, nak cantikkan sembahyang, kita dah tahu semua bertakbir dalam sembahyang, semua dah tahu dah. Semua tahu takbir tu rukun sembahyang tu, semua dah tahu dah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri takbiratul ihram, yang ketiga, yang keempat Fatihah, kalau ikut susunan lah. Semua tahu ya takbir tu rukun. Tapi sayang, ada yang takbir macam mana? Ditambahnya sabdu pada kalimah ba. Allahu Akbar 1. Sedangkan dalam kitab Hidayatus Sibyan jangan ditambah huruf. Juga disebut dalam kitab Safinatun Najah pun dia kata jangan tambah huruf. Ada yang takbir Allahu Akbar, jaga-jaga. Sedangkan dia Allahu Akbar, dia tak ada pun akbar. Kita tak perasan, kita laju tak perasan. Lidah kita dah rapat dulu. Sebab itu jaga-jaga tu, bila nak diperbaiki. Ada pula yang hanya panjang pula Allah pula. Biasa ustaz-ustaz pun dah buat syarah tentang ni takbir, nampak macam ringkas, rupanya tak lulus sembahyang dalam takbir, dah tak lulus. Kalau dah dipanjangkan Allah, nak kata macam mana? Bila kita diri tawajuh kita dah cukup betul lah. Dah cukup betul lah.
Mata dah fokus tempat sujud, dah cantik dah. Dah angkat tangan dah cantik. Lafaz Allah dia dipanjang Allah. Apa makna itu? Allah itu melebihi satu harakat, masuk dua harakat, itu hamzah istifham tu. Bermakna apa? Adakah engkau wahai Allah? Allah pendek tu saya baca tu. Allah kan panjang sikit tu. Patutnya Allah. Sepatutnya Allah terus. Alif A hamzah wasal tu lah Allah kita sebut, tapi tersebut saja Allah, cukuplah panjang sikit. Bermakna tuan hari ini kita telah menambah di situ. Dia dah tak makna Allah yang besar. Maknanya apa? Adakah Allah besar? Tuan-tuan, jalan patutnya itu rupa kita terbaca Aqbar. Contohlah, tak ada orang buat pun. Apa Aqbar? Nak tahu? Allah letak kat kubur pula. Aqbar tu kubur tuan. Kubur pun. Aqbar, kubur. Tapi tak adalah. Sebab ada juga tempat yang macam gitu. Kenapa jadi gitu Hamasnya Hamasnya tapi jadi Aqbar. Uraqaf pula lah, jadi kubur pula. Jadi kita kat situ kita lihat dah. Kadang-kadang depan dah cantik dah, cukup. Allah, cukup dah cantik. Akbar. Bar pula dia panjang. Bah dah cukup dah, tak rapat mulut dulu dah. Bah dah bagus dah. Barnya pula panjang. Pun tak diterima. Tuan terujuk dalam kitab Hidayatus Sibyan dan kitab Safinatun Najah, jelas ditulis kat situ. Lafaz dia jangan ditambah huruf, jangan dikurangkan huruf. Dan syarat dia, syarat sah dia, satu je sabdu dia. Pada Allah. Pada Allah. Pada itu je. Tapi kalau kita taruh akbar, kan dah macam seolah-olah ada wujud sabdu satu lagi. Akbar. Jadi tak boleh tidak, mesti akbar. Akbar. Tak boleh tidak, macam itulah. Itu saya perlahankanlah tu, tak laju. Jaga-jaga dalam masa tu. Kalau itu lulus tak lulus habis. Kalau doa kunut ni salah, masih okey lagi lah. Yang ini memang jadi cacat dah sembayangnya, kerana cacat kunutnya itu tak dibaca dengan betul. Tapi masih lagi solahnya masih sah lagi. Tapi kalau dah rukun di sana tu, awal-awal lagi, berikut dikatakan, ada pula dikatakan, ada kemungkinan ia termasuk dalam kumpulan thana, iaitu pujian. Kalau pendapat ini mengatakan yang salawat atas Nabi dalam salawat atas Nabi dalam doa qunut itu dikata thana, dikata puji, maka memang patut kita ikut je lah. Sebab patut kita ikut di bacaan tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Tak apa ikut, kerana kalau kita letakkan dia, kita labelkan dia sebagai thana, sebagai kata-kata puji, maka kita ikut. Kalau kita kata itu doa, kita amin. Jadi kedua-duanya tak jadi masalah. Nak amin ke, nak ikut ke, tak nak ikut. Nak ikut baca ke, nak amin kan. Sebab ini pendapat mengatakan, ada katakan selawat itu doa, ada pendapat kata selawat itu thana. Cuma jaga-jagalah, baca selawat jaga-jaga je. Kita jaga-jaga dalam selawat. Kita amalkan selawat subhanallah satu hari 100 kali, memang kita tak tinggal insya-Allah. Memang kita tak tinggal 100 kali, insya-Allah kita tak tinggal. Tapi biarlah berselawat dengan selawat yang betul. Jadi kalau hari ni kita nak selawat itu, contohnya kan, Allahumma salli ala Muhammad, contohlah, itu kan rukun tu tuan, rukun dalam tahiyatul akhir. Selepas 2 kalimah syahadah tu, kita dah ngaku dah, selepas 2 kalimah syahadah itu kita dah cakap dah. Kan ada satu lagi rukun solawat kan. Solawat tu tuan, dalam syarat sah dia 4 aja sabdu dia. Dia tak kata, dia sekurang-kurang 4 sabdu, sekurang-kurang solawat itu. Kalau kurang daripada 4, maka tak sah solawat. Kalau kurang daripada 4, apa dia? Saya pernah sebut dulu. Pada bukan pada Allah itu 1 sabdu. Allahumma 2 sabdu.
salli 3 sabdu, ala Muhammad 4 sabdu. Itu sekurang-kurang. Kalau lagi kurang daripada itu, ada tanda salawat itu tak sah. Bila salawat tak sah, maka tahiyyatul akhirnya tak sah. Bila tahiyyatul akhirnya tak sah, sembahyang pun jadi tak sah lah. Macam mana lagi dah. Jadi tuan-tuan jaga-jaga kita dalam baca. Sebab itu sangat-sangat dianjurkan dan ditaruh syarat sah takbir, syarat sah Fatihah, syarat sah tahiyyat, syarat sah salawat, syarat sah salam. Salah satu yang daripada dia tu apa? Hendaklah diperdengarkan pada telinga sendiri. Kerana apa kan? Kerana nak jaga makhrajnya. Kerana nak jaga makhrajnya. Salah satu syarat dia, wajib diperdengarkan oleh telinga sendiri, dengarkan telinga sendiri. Itu syarat sah. Kenapa? Nak jaga makhraj. Kalau hari ni ada yang salawat dalam sembahyang, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, mana agaknya dia punya sabdu dia? Sedangkan paling kurang sabdu dia 4. Kalau ada daripada kalangan jemaah masjid ini yang tambah sabdu lagi satu, silakan. Dibolehkan, sangat-sangat dibolehkan. Sabdu mana? Sabdu pada Sayyidina. Sabdu pada Sayyidina. Sebab itu saya berani cakap hari ini, saya tak suka kalau jemaah baca tahiyat dia sebut Sayyidina. Saya tak suka. Sungguh saya tak suka jemaah baca tahiyat akhir dibaca Sayyidina. Saya tak suka. Kerana apa? Daripada selawat, daripada tahiyatul id, selawat tu dah betul, selawat tu dah betul lah. Ditaruh Sayyidina jadi tak betul. Tambahan sabdu tu patut pun. Dia taruh kalimah yang patutnya wujud sabdu, tapi tak ada sabdu, kan dah jadi salah tu. Selawatnya sah, selawat tu sah. Kerana itu kalimah yang mendatang diletaknya. Jadi kalau nak taruh Sayyidina, saya suka sangat tuan-tuan taruh Sayyid. Mesti ada Sayyid. Ya sabdu, ya tamkin tuan-tuan, ya tamkin, ya sabdu baris bawah. Mesti tak boleh tidak. Jangan taruh Sayyid. Sayyidina tak ada apa makna pun. Tentukan Sayyidina. Satu Sayyid, satu Yi. Jadi Sayyid, Sayyid. Tak boleh taruh Sayyid, Sayyidina. Habis selawatnya sah tak? Selawatnya sah. Yang tak sahnya selawat yang macam gini, Allahumma salli, Allahumma salli. Itu tu, yang itu ditambah sabdu bukan pada tempatnya. Tak pasal-pasal kita bagi taruh alif lam syamsiah dekat situ. Patutnya Allahumma salli, Allahumma salli, patut. Tapi kenapa dijadikan tak patut? Allahumma salli. Jaga-jaga kan. Tu dah nak habis sembahyang tu. Kan dah nak habis tu, rukun bacaan dah yang keempat dah. Tinggal satu lagi, tinggal lepas salam lagi. Ya, dia kalau dalam salawat tu kalau tuan salah dalam doa kunut ni, salah, ya, masih sah lagi sembahyang. Sebab dia hanya sunat yang abad. Tapi kalau pada rukun dah salah, apa benda nak jadi kan? Fabilan azan ni. Kalau azan bagi syarat ni. Jadi apa jadi hari ni kalau sembahyang kita masih macam itu sampai, tapi insya-Allah lah jemaah ni dah terbiasa dengan kalimah solat. Amal solawat sangat bagus. Penjemput rezeki salah satunya solawat. Penjemput rezeki. Penjemput lah, bukan pencari rezeki tak. Rezeki ni dijemput. Penjemput rezeki salah satunya solawat. Lagi apa tuan? Nak mudah sakarat, salah satunya banyak solawat. Lagi yang paling hebat nanti di mahsyar dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam masalah solawat. Okey, jadi berjaga-jaga dalam kalimat itu. Dan nak habis lafaz salam pula. Tuan-tuan, syarat sah salam itu sabdunya satu je. Paling kurang satu je. Sekurang-kurangnya ada satu sabdu. Mana? Asa. Satu je. Asa. Tapi kenapa jadi dua?
Assalamualaikum. Kenapa? Dah. Okey. Jadi dah. Okey dah. Jadi insya-Allah sampai situ dalam sikit masa okey. Untuk salam jaga-jaga pastikan Assalamualaikum. Kalau tuan-tuan tu Assalamualaikum, selamat. Assalamualaikum, kenapa ada mim tambah? Itu jadi lafaz salam salah. Dan nak tutup dah tu sembahyang tu, rupanya ditambah mim satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaga. Jadi kita baca dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Jadi insya-Allah untuk hari ini ya, kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung di pertemuan akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala terima saya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan kita semua insya-Allah, dan maaf kita diampunkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.